Baik, seterusnya kita akan belajar mengenai lapisan bumi. Alright, adalah kita dah belajar lapisan atmosfera, stratifikasi atmosfera. Kita dah belajar stratifikasi dalam laut. Sekarang kita nak belajar lapisan bumi. Okey? Seperti yang kita semua tahu, bumi ni ada 4 lapisan utama. Okey? Mana yang luar sekali kita panggil sebagai kerak. Kerak ni nipis je. Okey? Kerak ni nipis saja. Okay, selepas kerak, kita ada satu lapisan yang paling tebal kat sini. Kita panggil sebagai mantel. Alright? Yang pertama, kedua, yang ketiga kita panggil teras luar. Yang keempat, last sekali kita panggil teras dalam. Okey? So, apa yang ada dekat kerak, mantel, teras luar dan juga teras dalam? Okey, dekat kerak ada kita. Ada gunung ganang, ada batu-batuan lah. Okey, kita ujuk kat atas kerak ni. Alright, so dekat sini, apa yang ada dekat mantel dan juga mantel sajalah kita nak tengok kat dalam mantel ni. Okay, dalam mantel ni, okay, terbahagi kepada 3. Satu litosfera, satu astenosfera, okay, dan last sekali adalah mesosfera. Okay, so nak beritahu sebenarnya, litosfera ni dia termasuk bahagian kerak, okay. So, litosfera ni gabungan kerak dengan awal-awal mantel ni. Okey, kita nama dia sebagai litosfera. Okey. Yang kedua, astenosfera. Astenosfera ni adalah lapisan selepas litosfera, di bawah sikit. And then mesosfera. So, macam mana kita nak ingat nama-nama ni? Kita kena tahu setiap lapisan ni mempunyai batuan yang, kondisi batuan yang berbeza. Seperti yang kita tahu kat sini litosfera. Lito ni, perkataan lito datang dari perkataan batu. Okey? Tak sangat kan? Okey, so lito ni datang daripada perkataan batu. Maksudnya dekat atas kali ni, kawasan kerak dan juga bawah sikit berkerak permulaan kepada mantel ni, okey, dia adalah kawasan yang batu. Maksudnya kawasan yang keras, yang berpejal. Okey? So, kita panggil sebagai lapisan paling pejal dan yang terletak di luar, dan juga kita kategorikan dia sebagai elastik. Okey, tebal dia boleh jadi 50 km dekat bahagian darat. And kalau dekat laut kan, kalau darat kan dia macam landai kan. Okey, tebal kat darat ni boleh mencecah 50 km. Kalau yang dekat laut ni boleh mencecah 5 km. And then komponennya adalah batu-batuan dan juga mineral. Okey, sekarang kita nak masuk dalam sikit. Okey, kita tak sampai teras luar dan teras dalam. Kita sampai mantel saja. Okey, so dekat mantel ni apa yang ada? Selepas litosfera, kita ada astenosfera. Astenosfera ni datang dari perkataan asteno. Asteno ni maksudnya lemah. Kenapa lemah? Dia nak comparekan lemah kepada litosfera. Litosfera lapisan paling pejal ataupun paling keras, tapi astenosfera ni paling likat. Likat ni macam awak nak goreng cekodok kan? Likat tak cekodok tu? Macam tu. Alright, so likat ni sebenarnya bahan dia sangat pekat. So, dia bukan dalam kategori pepejal, okay? Sebab dia punya dekat dalam astenosfera ni, dia bergerak-gerak. Sebenarnya lava lah kita panggil, alright? So, dekat sini kita panggil dia sebagai semi-plastic rock. Ni ROCK. So, batuan semi-plastik. Okay, ketebalan astenosfera ni boleh menjangkau sehingga 80 hingga 200 km ketebalan dia. So, apa fungsi Tuhan jadikan astenosfera? Okay, dekat dalam kawasan mantel ni, okay, supaya astenosfera boleh menghasilkan kerak yang baru. Okey, dia boleh menghasilkan pulau yang baru. Dia menghasilkan kita panggil kerak yang baru lah. Seperti contoh lah kita kata ada satu kejadian volcano, gunung berapi kan. So, gunung berapi meletus. Bila gunung berapi tu meletus, lava dia boleh keras. Okey, so menghasilkan kerak yang baru. Okey, lava tu datangnya daripada astenosfera. Macam tu. So, boleh menghasilkan tanah yang baru. Okey, lagi satu. Astenosfera ni, lagi satu dia punya fungsi dia adalah transfer haba dari mesosfera pergi ke litosfera. Okey, sebabkan dia kawasan yang likat. Daripada mesosfera ke litosfera. So, dia dekat sini. Okey, so since dia ni adalah bukan batu, so dia adalah benda yang likat, benda yang sentiasa bergerak. So, maksudnya dia boleh transmit haba. Dia boleh menghantar haba dari kawasan yang kat bawah ni, mesosfera, pergi ke litosfera. Okey, baik.
Dan juga disebabkan dia boleh menghantar haba, maka berlakunya perolakan. Okey, perolakan ni adalah haba yang panas akan naik ke atas. Contoh kat sini, kawasan mesosfera ni panas, dia akan naik ke atas. Okey. So, apa jadi dekat atas? Yang ni panas. Panas, sifat dia sentiasa akan naik ke atas. Okey, yang dah ada ke atas, dia sejuk, dia akan turun ke bawah. Dan benda ni berlaku bersilih ganti. Alright, so apa yang berlaku bersilih ganti kat sini, ini akan mewujudkan, menyebabkan pergerakan plate tektonik. So, boleh menjadikan contoh gempa bumi. So, bila dia tolak naik ke atas, dia akan tertolak sekali litosfera ni naik ke atas. So, dia punya permukaan tanah tu, permukaan kita punya tu, dia boleh macam tu. So, bila ada pergerakan dekat kerak bumi, boleh menghasilkan gempa bumi. Disebabkan yang inilah perolakan haba ni berlaku. Okey. So, kat sini saya tulis molten state. Kenapa saya sebut molten state? Sebab sifatnya yang likat. Contohlah kita ambil garam. Tak nak garam lah, kita ambil gula. Gula kita letak dalam kuali. Tanpa letak air, kita panaskan kuali tu. Gula tu akan mencair. So, cair, yang gula yang cair tu, dia likat kan? Sebab dia tak ada air. Sama juga dengan astenosfera ni. Dia tak ada air. Tapi dia dalam bentuk cair. Betapa panasnya benda tu. Okey, dan last sekali ialah mesosfera. Mesosfera ni kawasan yang kat bawah lah. Okey, di antara astenosfera dan juga teras luar. Okey, sebab tu nama dia meso. Meso ni middle, tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah? Mesosfera ni di antara astenosfera dengan teras luar. So dia maksudnya dua benda yang berlainan, dia duduk tengah-tengah. Okey, dan sebenarnya isi padu bumi kita ni mesosfera merangkumi sebanyak 56%. Okey. Tebal dia dalam 220 km dan juga dia kurang bergerak nak comparekan dengan astenosfera. Okey. So, itu sahaja untuk lapisan bumi. By the way, yang ni semua tak ada masuk dalam exam. Tetapi saya nak juga share dekat awak supaya awak tahu apa beza setiap lapisan-lapisan ni. Okey.